Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi pada sesi penerangan PDPR kita hari ini bagi mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Sunnah di dalam bab akhlak Islamiyah pada pelajaran ke-28, iaitu pada tajuk adab terhadap pemimpin dan negara. Adab terhadap pemimpin dan negara. Sebelum ni kita dah bincang, dah berkaitan dengan bab ulumul hadis. Begitu juga kita telah membincangkan berkaitan dengan bab pengajian Al-Quran, dan seterusnya kita dah bincang berkaitan dengan bab akidah. Dan hari ini kita akan menerangkan, iaitu pelajaran ke-28, iaitu bab akhlak al-Islamiyah di bawah tajuk adab terhadap pemimpin dan negara. Pada permulaan, tuan kitab ataupun penulis datangkan kepada kita berkaitan info-info yang perlu kita tahu. Seperti mana yang telah dinyatakan pada yang di bawah sekali itu, info yang menyatakan kepada kita, tahukah anda terdapat 3 ciri utama dalam kepimpinan Rasulullah? Tahukah anda terdapat 3 ciri utama dalam kepimpinan Rasulullah? Iaitu, yang pertama, pimpinan yang mempunyai wawasan jelas dan memiliki kemampuan berfikir dalam pelbagai pendekatan. Yang kedua, memimpin orang lain dengan nilai kasih sayang, teladan dan integriti dalam diri. 3. Memiliki daya kekuatan hingga mampu menggerakkan orang lain dan mempunyai daya tahan fizikal dan mental yang tinggi. Maka ini info tambahan kepada kita supaya kita tahu inilah ciri utama dalam kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukadimah kita berkaitan dengan pemimpin. Maka di sini datangkan gambaran kepada kita pemimpin, iaitu sultan kita yang ada sekarang. Jadi kita tengok apa yang nak diceritakan tentang pemimpin dan negara. Kita tengok muka surat yang sebelah. Di sini datangkan kepada kita, penulis datangkan kepada kita yang pertama, iaitu pengertian pemimpin dan negara. Pengertian pemimpin dan negara. Kita tengok pengertian pemimpin. Pemimpin ialah individu atau kumpulan individu yang bertanggungjawab menerajui sesebuah organisasi. Tugas penting bagi seseorang pemimpin adalah menguruskan sebuah organisasi dengan adil untuk mencapai kecemerlangan. Tanpa pemimpin yang baik, mana-mana organisasi, sama ada keluarga, masyarakat, pertubuhan dan negara, tidak dapat membangun dengan baik. Maka ini tuan kitab datangkan kepada kita pengertian pemimpin. Apa yang dikatakan dengan pemimpin? Dikata di sini, pemimpin ialah individu ataupun kumpulan individu yang bertanggungjawab mengetuai ataupun menerajui sesebuah organisasi. Maka di sini kita faham pemimpin ialah seseorang ataupun seseorang individu, okey, ataupun individu yang memimpin ataupun mengetuai di dalam sesebuah kumpulan. Contoh organisasi, kita ada badan pengawas. Contoh pengawas, tidak kesemuanya pengawas. Dia ada ketua pengawas dan juga penolong ketua pengawas. Kita ni itulah yang dikatakan pemimpin di dalam organisasi. Maka ketua pengawas, dia adalah teraju utama di dalam sebuah organisasi. Okey, begitu juga di dalam persatuan apa-apa sekalipun, persatuan bahasa Melayu, persatuan bahasa Inggeris, persatuan kelab persatuan rakan sebaya, apa-apa saja persatuan dan sebagainya,
mesti tidak ada satu pemimpin ataupun individu yang menjadi ketua, yang bertanggungjawab menjadi teraju utama dalam sebuah kelab ataupun persatuan tersebut. Begitu juga dalam bentuk kekeluargaan. Keluarga kita, siapa pemimpin? Ayah kita dan mak kita. Maka ayah dan mak kita inilah yang menjadi teraju utama, yang menjadi teraju utama kepada kamu, abang kamu, adik-adik kamu. Okey. Tugas penting bagi seseorang pemimpin adalah menguruskan sebuah organisasi dengan adil untuk mencapai kecemerlangan. Maka di sini kalau kita tengok dalam sebuah keluarga, maka ayah kamu memegang satu tugas yang sangat besar. Tugasnya apa? Tugas sebagai seorang pemimpin. Apa tugas dia? Dia mesti menguruskan keluarga kita itu, keluarga kita lah, dengan menguruskan secara adil dan saksama. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai keluarga yang as-sakinah, keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah wal mahabbah dan sebagainya. Ini dia punya kerja dia, dia punya skop kerja dia. Dia menguruskan sebuah organisasi ataupun keluarga tersebut dengan adil. Bagaimana layanan kakak dengan abang mesti adil, anak yang pertama dengan anak yang bongsu mesti adil layanan dia. Itulah. Begitu juga dalam sebuah negara, mesti tugas dia, dia mesti menguruskan sesebuah negara itu mesti saksama, mesti adil untuk mencapai negara yang cemerlang, gemilang dan terbilang dan sebagainya. Begitu juga dalam skop negara yang besar. Begitu juga dalam skop persatuan kamu. Kamu persatuan pengakar, persatuan puteri Islam, pada puteri dan sebagainya. Kita mesti memimpin, mesti saksama, adil dan sebagainya, supaya kumpulan kita, persatuan kita akan mendapat persatuan yang cemerlang. Puncanya apa? Punca daripada seseorang pemimpin yang menguruskan persatuan tersebut. Ini tugas bagi seorang pemimpin tersebut. Okey. Tanpa pemimpin yang baik, mana-mana organisasi, sama ada keluarga, masyarakat, pertubuhan dan negara tidak dapat membangun dengan baik. Maka sekiranya tiada pemimpin, mana-mana organisasi sekalipun, dia ni tidak akan kukuh. Sama ada kalau kita tengok dalam sebuah masjid, tidak kesemuanya imam, tidak kesemuanya 15 orang yang ada di dalam masjid organisasi itu, tidak kesemuanya menjadi imam, tidak kesemua menjadi bilal, tidak kesemua menjadi tukar siak dan sebagainya. Mesti ada lantik dia, mesti ada pengurusi, di bawah pengurusi dia ada timbalan pengurusi, di bawah timbalan pengurusi baru jumpa imam, baru jumpa bendahari setiap usaha dan sebagainya. Dia ada organisasi. Apabila tak ada ketua ataupun orang yang nak kontrol sesebuah organisasi, contohnya masjid, maka masjid itu tidak bergerak, lalu tapi masjid soram, dan masjid tak ada kuliah, tak ada apa-apa. Maka apabila kamu pergi ke sesuatu masjid, esok ustaz lain pula main mengajar, esok ustaz lain main buat kuliah, esok ustazah lain pula main kuliah. Maka masjid tu dia ada kepala yang menguruskan organisasi tersebut. Okey, begitu juga dalam keluarga. Dalam keluarga, kalau tak ada orang yang menguruskan, kalau tak ada pemimpin, maka keluarga kita itu akan habis, punah kerana habis. Maka keluarga yang tidak baik dan sebagainya tidak akan mendapat keluarga yang bahagia. Ayah buat kerja dia, mak buat kerja dia, adik buat kerja dia, abang buat kerja dia. Tak ada satu benda yang boleh membangun untuk keluarga tersebut. Begitu juga dalam masyarakat. Kalau kita duduk dalam kampung, kita duduk dalam taman, ada organisasi dia. Sebab itu kalau kamu tengok kampung-kampung ataupun taman, mereka ni kalau sebelum Covid lah, selepas raya kita selalu buat rumah terbuka. Maka buat di satu dewan, kumpul di satu taman, kumpul dewan tu membangun sama-sama. Ada di situ organisasi dalam masyarakat tersebut, ada juga kepala yang menerajui program tersebut. Okey. Begitu juga pertubuhan, NGO ataupun badan kerajaan ataupun bukan kerajaan, kalau tak ada pemimpin, maka habislah, rosaklah. Dari sudut
negara dari sudut pertubuhan tersebut akan rosak, tidak akan membangun, tidak akan bangun. Begitu juga kita ni diibaratkan macam tubuh badan manusia lah. Tubuh badan manusia, kalaulah kita aksiden, contoh patah tangan, boleh hidup lagi tak? Boleh, insyaAllah. Kalau kita patah jari, boleh hidup lagi tak? Boleh lagi, insyaAllah. Patah kaki, boleh hidup lagi tak? Boleh. Pada adat biasa, patah kaki, insyaAllah hidup lagi, kan? Tiba-tiba hari tu kena langgar dengan motor, putih kepala putih. Pada adat kebiasaan, hidup ke mati, confirm mati. Begitu juga pemimpin tadi tu. Pemimpin ni ibarat kepala kita. Tak ada kepala ni, maka kita tak boleh nak buat apa-apa. Pemimpin begitu juga. Kalau tak ada pemimpin, orang yang nak memimpin sesuatu organisasi, sesuatu dalam masyarakat, keluarga, pertubuhan dan sebagainya, maka sesuatu pertubuhan ataupun negara tidak dapat membangun dengan baik. Okey, jelas. Kita pergi ke pengertian seterusnya. Pengertian negara. Menurut Qamus Dewan, negara ialah kumpulan masyarakat yang mendamai sesuatu kawasan, mempunyai kedaulatan politik dan jentera pemerintahan. Pemimpin Islam yang baik akan membentuk sebuah negara yang dirahmati Allah dengan mengetahui dan mengendalikan mereka yang di bawah pimpinannya berasaskan syariat Islam. Maka ini yang didefinisikan dengan negara. Apa itu negara? Ialah kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan. Siapa masyarakat? Kita mendiami sesuatu kawasan. Kita duduk di Kedah, duduk di mana? Baling, Sungai Petani, Jitra, Alosda dan sebagainya. Maka kita telah mendiami sesuatu kawasan tersebut. Kita duduk di Pulau Pinang, kita duduk di mana? Kepala Batas, Sungai Dua, Seberang Jaya. Maka kita telah mendiami sesuatu kawasan, kumpulan masyarakat yang ada di situ. Maka itu yang dikatakan dengan negara. Faham? Okey, mempunyai kedaulatan politik. Sebab itu dalam negara kita ini ada politik. Ada politik. Politik ni apa? Pemilihan. Okey. Jentera pemerintahan. Mesti ada jentera pemerintahan, menteri-menteri dan sebagainya. Kan? Tak logik sesebuah negara yang tak ada jentera ataupun orang kuat untuk menguasai ataupun mentadbir sesebuah negara tersebut. Tak ada, mesti kena ada. Kalau tak ada, habis kucak-kacir, habis negara. Okey. Pemimpin Islam yang baik akan membantu sebuah negara yang dirahmati Allah dengan mengetahui dan mengendalikan mereka yang di bawah pimpinan berasaskan syariat Islam. Maka sekiranya kita mendapat pemimpin yang baik, dan dia ni tidak dalam diri dia akan usaha untuk membentuk sebuah negara yang dirahmati Allah. Maksud kata negara dia tu mesti dapat rahmat daripada Allah dan mengendalikan mereka itu dengan pemimpin berasaskan syariat Islam. Makna kata pemimpin ni dia nak negara dia sebuah negara yang mendapat rahmat daripada Allah. Okey, dan juga dia ni akan buat ataupun mengendalikan, menguasai seluruh pimpinan dia, seluruh pimpinan dia mesti melakukan sesuatu benda berasaskan syariat Islam. Nampak? Ini pemimpin Islam yang baik. Okey, jelas. Di bawah sekali didatangkan kepada kita info yang kedua, info tambahan kepada kita supaya kita faham. Kadang-kadang daripada kalangan kita belum faham lagi kan. Okay? Kita tengok, tahukah anda ulul amri ialah pemerintah yang diberikan tanggungjawab untuk memerintah sesebuah negara. Kan kalau kita baca dalam ayat Al-Quran kan, dia baca Allah kata ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulul amri minkum. Ada dalam Al-Quran. Maka di sini antara ciri-ciri ulil amri yang wajib ditaati. Maka kita ni menjadi sebagai seorang rakyat atau masyarakat. Okey, ulil amri ialah pemerintah. Okey, maka di sini didatangkan kepada kita ciri-ciri pemerintah yang wajib kita patuh, ataupun yang wajib kita taati. Bagaimana ciri-ciri pemerintah tersebut ataupun ulil amri tersebut? Yang pertama didatangkan kepada kita, mesti ciri-ciri ulil amri ataupun pemerintah itu beriman dan bertakwa.
selagi mana pemerintah itu kenal Allah, selagi mana dia tidak takut, selagi mana dia ini hanya meletakkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan dia, selagi mana dia tidak mensyirik diri dia kepada Allah, selagi itulah kita kena wajib taat kepada pemimpin tersebut. Nampak? Selagi mana dia tidak bercanggah dengan syariat Islam, selagi mana dia tidak menyatakan bahwasanya Tuhan itu bukan Tuhan dia, selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah, maka selagi itulah kita kena taat, wajib taat kepada dia. Dan begitu juga bertakwa, kan? Selagi mana pemimpin itu takut akan azab Allah, selagi mana dia ini takut dan taat kepada Allah, selagi mana dia takut kepada Allah dan selagi dia melakukan perintah Allah, segala perintah Allah, maka dia adalah orang yang bertakwa, wajib taatnya kita kepada pemimpin tersebut. Faham? Jelas? Yang kedua, berkemampuan untuk menguruskan negara. Maka ciri yang kedua, kita kena ulil amri yang wajib kita taat itu mesti dia berkemampuan untuk menguruskan negara, menangani sesuatu masalah dan sebagainya, menguruskan sesebuah negara, permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat, rakyat dan segala dan sebagainya. Yang ketiga, adil tanpa mengira bangsa. Mesti tidak dapat tidak kok manapun sekiranya pemimpin kita memberikan bantuan, dia tak kira rakyat dia, tak kiralah dia bangsa kulit apa, warnanya apa, bangsanya apa, dia bagi sama rata, maka selagi itulah kita wajib mentaati pemimpin tersebut. Nampak? Lagi itulah kita wajib mentaati pemimpin tersebut, walaupun pemimpin itu kita tidak sokong, ataupun pemimpin itu bercanggah dengan minat kita, ataupun bercanggah dengan sokongan kita, selagi mana dia ada ciri-ciri ini, selagi itulah kita kena taat dan juga kita wajib patuh kepada pemimpin tersebut, walaupun kita tak sekaki ataupun kita tidak sebulu, istilah mudah, tak sekaki, tak sebulu, tidak sokong, selagi mana dia ada ciri-ciri ini, selagi itulah kita wajib mentaatinya. Okay, jelas? Itu info tambahan. Sekiranya ada soalan, apakah maksud ulul amri, maka mudahlah untuk kamu jawab. Apa ciri-ciri ulul amri? Maka 3 ni saja, mudah saja untuk kamu faham dan ingat. Seterusnya ke surat yang sebelah, adab-adab terhadap pemimpin. Okey, yang pertama, apa adab dia? Wajib mentaati pemimpin selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan pemimpin antara kamu. Maka yang pertama, apa adab kita? Wajib taat pemimpin selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selagi mana pemimpin kita tidak menyembah berhala, selagi mana pemimpin kita tidak menyatakan seluruh umat, seluruh rakyat saya hari ini kita menyembah bala, selagi tidak mengeluarkan ungkapan tersebut, selagi itulah kita kena taat kepada pemimpin kita. Nampak? Kecuali kalau pemimpin kita kata apa, boleh berkahwin sama sejenis, boleh melakukan hubungan seks di luar tabi'i, boleh melakukan gay, boleh gejala dan sebagainya, boleh-bolehkan benda yang haram dihalalkan, maka jatuh wajib ketaatan kita. Tapi pemimpin tak ada menyatakan sedemikian, maka wajib kita mentaati pemimpin tersebut. Itu adab kita. Yang kedua, senantiasa menjaga maruah pemimpin, kerana pemimpin merupakan tunjang kekuatan negara dan teladan kepada rakyat. Maka kita sebagai rakyat ataupun kita sebagai apa-apa saja, jangan kita menjadi kita senantiasa menjaga maruah pemimpin. Tak kiralah, contohlah kita belajar di Mesir, belajar di Jordan, kan? Orang Mesir tanya kita kaifa Malaysia, kan? Dia tanya kita macam mana Malaysia, kita punya Allah, Malaysia teruk, pemimpin yang teruk, tak boleh, kan? Kita menjatuhkan maruah pimpinan tersebut. Okey, sebab pemimpin adalah tunjang utama kekuatan negara.
Begitu juga bukan setakat pemimpin saja, bahkan kita tak boleh membuka aib ataupun maruah. Contohlah, nak bagi contoh lain, bukan pemimpin lah, nak bagi contoh yang lain supaya kamu faham. Kamu pindah sekolah, contoh masuk daripada form 5 habis SPM, kamu nak ambil form 6 ataupun kamu masuk universiti ataupun kamu masuk apa-apa sekalipun, kawan kamu tanya sekolah mana dulu, kita beritahu sekolah ke SMK, sekolah beritahu SMKA dan sebagainya. Kita beritahu sekolah aku teruk, janganlah bagi adik-adik kamu masuk, rugi kalau masuk sekolah tu. Ini tak boleh. Sama macam pemimpin tu tadi, kita tak boleh menjatuhkan maruah pemimpin tersebut. Begitu juga dengan sekolah, kita tak boleh menjatuhkan maruah ataupun sekolah tersebut. Tak boleh mengaibkan sekolah atau pemimpin, tidak dibolehkan. Okey. Yang ketiga, memberi nasihat dan cadangan untuk sebarang penambahbaikan melalui saluran yang betul. Maka adab kita yang ketiga dia memberi nasihat. Okey, memberi nasihat kepada pemimpin pun boleh juga memberi nasihat, tapi dengan cara yang betul. Bukannya bila pemimpin kita bubuh gambar dalam Facebook, kita maki, bulan komen maki macam-macam dan sebagainya. Itu kita tidak ada adab dengan pemimpin kita. Yang ada adab macam mana? Kalau kita nak menyatakan kita punya pandangan, guna saluran yang betul, kan? Guna bahasa yang betul. Gunalah, sekali kan kerajaan buka, kan? Kadang-kadang sebuah negara dia buka untuk cadangan. Begitu juga kalau di sekolah kita. Di sekolah kita tidak mesti ada satu peti cadangan. Bukannya kita tulis buat satu nota, ustaz tu tak cerdik, ustaz tu jahat, kita bubuh dekat dinding dan sebagainya. Itu tak boleh, kan? Cadangan kita yang macam mana? Saya minta sekolah tolong perhatikan guru-guru tersebut. Contoh, pihak-pihak sekolah mohon cadangkan supaya adakan ruang membaca, kan? Supaya adakan ruang untuk kami bercakap, supaya adakan ruang untuk kami melakukan usrah. Ini cadangan, kan? Bukannya kita dalam perhimpunan terus kita bantah dan sebagainya. Itu bukan saluran yang tepat. Okey, itulah berkaitan dengan adab-adab terhadap pemimpin. Okey. Seterusnya di bawah sekali itu datangkan kepada kita info yang ketiga. Info yang ketiga sebagai tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ya'sil amira faqad asani." Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengingkari pemimpin iaitu ulil amri, sesungguhnya dia mengingkariku. Ini pesanan Nabi kepada kita. Kita ingkar kepada pemimpin seolah-olah dia ni mengingkar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selagi mana pemimpin kita tidak lari dengan ciri-ciri yang kita baca tadi itu, selagi itulah kita kena patuh dan taat kita sebagai orang yang dipimpin ataupun rakyat dan sebagainya. Okey, seterusnya muka surat sebelah didatangkan kepada kita pula ada adab terhadap negara. Tadi ada adab terhadap pemimpin. Ini datangkan kepada kita ada adab terhadap negara. Yang pertama, menanam semangat patriotisme. Ini menjadi tanggungjawab rakyat untuk menzahirkan semangat patriotisme, sama ada melalui percakapan maupun tindakan. Okey, yang kedua, memperingati hari kemerdekaan, kan? Bukan saya saja kita duduk 31 Ogos, kan? Kadang-kadang kita sambut sebelum tu di sekolah, kan? Bukan saya saja. Ini ada adab kita, kan? Hari kemerdekaan merupakan satu detik bersejarah dalam kehidupan setiap rakyat, kerana pada saat itulah kita dan negara bebas daripada dibelenggu penjajah. Kan? Kita duduk fikir, benda lah bawa bendera pergi sekolah, apa benda lah duduk lukis bendera. Itu salah satu adab kita terhadap negara, memperingati waktu hari detik bersejarah yang di mana kita bebas daripada penjajah. Yang ketiga, menjaga imej negara. Jangan kita mengotorkan negara kita, jangan kita mengaibkan negara kita.
kita mesti menjaga imej. Macam mana? Rakyat perlu senantiasa melakukan perkara-perkara yang boleh mengharumkan nama negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang merukkannya. Contoh, kita masuk musabaqah peringkat antarabangsa. Orang luar tanya daripada mana? Malaysia. Bangga tak? Kita buat satu benda yang menjaga imej negara. Contoh kan, macam tadi masuk pidato peringkat antarabangsa, lawan di Morocco, lawan di Amerika, lawan di Australia dan sebagainya. Masuk tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa, hebat. Maka itulah salah satu kita menjaga imej negara. Yang keempat, sanggup berjuang mempertahankan negara daripada sebarang tuduhan, tomahan dan juga pencerobohan berbentuk ketenteraan atau pemikiran. Generasi kini perlu mencontohi semangat pemimpin dan pejuang yang telah membangunkan negara. Mana kata kita sanggup untuk memperjuangkan negara daripada sebarang tuduhan, tomahan, jajahan atau penjajahan, pencerobohan dan sebagainya. Yang kelima, menyumbang bakti pada negara dengan cara membuat sumbangan dalam apa jua bidang yang kita mampu, seperti menjadi rakyat yang berdisiplin dan dinamik. Ini macam-macam lah. Kalau kita pro dalam bidang tersebut, maka kita sumbanglah, buat sumbangan dalam bidang yang kita pakar itu tadi. Kalau kita pakar dalam bidang kedoktoran, kita menjadi doktor, rawat orang, menjadi frontliner dan sebagainya. Itu sumbangan kita. Menyumbang tenaga dalam program-program yang mengukuhkan perpaduan antara kaum, seperti menjadi sukarelawan dalam program anjuran kerajaan dan badan bukan kerajaan yang peroleh pernyataan rakyat berbilang kaum. Kan sekarang ni KKN dia minta kita jadi sukarelawan kan, siapa yang sanggup. Maka itulah kita buat untuk sumbangan tenaga kita sebagai sukarelawan. Bukan itu saja, bahkan kalau kita masuk kamu buat program yang organisasi mana anjurkan untuk negara kita, maka kita sumbang tenaga kita, maka termasuk juga dalam adab-adab terhadap negara. Itu termasuk juga. Okey. Habis berkaitan dengan adab secara ringkas, ada adab terhadap negara. Seterusnya didatangkan lagi kepada kita info yang keempat. Tahukah anda konsep patriotisme dalam Islam? Patriotisme bermaksud perasaan cinta yang kuat terhadap negara oleh individu atau masyarakat. Cinta kepada negara. Yang kedua, patriotisme menjadikan seorang bersemangat untuk mempertahankan negaranya daripada sebarang unsur yang tidak baik. Keamanan negara membolehkan manusia menjalankan tugasan sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadat kepada Allah dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Semudah antum faham, maknanya patriotisme ni kenyataan sayang kita, perasaan sayang kita kepada negara kita. Itu patriotisme. Sebab itu kalau kita biasa dengar semangat patriotisme tu, dia kata semangat perasaan cinta akan negara. Kan, dia buat apa saja. Ada orang dia cinta akan negara, dia sanggup buat halaman rumah, kan, dia buat tugu negara, dia buat batu, dia buat bendera sebab dia cinta akan negara. Dan dia membuang segala kejahatan-kejahatan yang ada dalam negara. Contohnya amar ma'ruf nahi munkar. Kita tengok budak-budak motor kan, kadang-kadang adik kita duk bawa motor laju, mak rempit di depan rumah, maka pergi nasihat dan sebagainya. Itu cara kita patriotisme, cinta akan negara. Itu salah satu dia lah. Okey, itu info tambahan kepada kita. Okey, secara ringkas. Muka surat 11 seterusnya, peranan pemimpin dalam pentadbiran dan menguruskan negara. Peranan pemimpin dalam pentadbiran dan pengurusan negara. Yang pertama, melaksanakan pengurusan negara dengan adil dan saksama, kerana itu adalah amanah daripada Allah. Maka peranan pemimpin ni dia mesti menguruskan negara dengan adil dan saksama, sebab itu adalah amanah dia. Okey. Yang kedua, senantiasa bersifat amanah dan berintegriti dalam menguruskan negara agar semua masalah dapat diselesaikan dengan berhikmah. Maknanya kata kita mesti amanah. Jangan kita khianat, jangan kita memakan rasuah dan sebagainya. Ini mesti pemimpin tersebut mesti berintegriti.
dan ada sifat amanah dalam diri dia. Yang ketiga, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam pentadbiran negara agar kesejahteraan dan keharmonian rakyat senantiasa terpelihara. Mesti peranan pemimpin ni mesti kena ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dan bila ada satu gejala sosial, pemimpin duk senyap je, maka itu bukan peranan dia. Peranan pemimpin apabila adanya sesuatu masalah, adanya satu berlakunya gejala sosial dan sebagainya, dia cepat-cepat membanteras gejala sosial tersebut. Ini ciri-ciri pemimpin, ini peranan dia. Okay. Yang keempat, mengutamakan kepentingan rakyat dan negara berbanding diri sendiri, kerana pemimpin atau pengurus yang baik perlulah senantiasa peka dengan masalah rakyat. Maka sebagai pemimpin mesti mendahulukan rakyat daripada peribadi sendiri. Faham? Rakyat tak makan, kan? Maka dia kena dahulukan rakyat tersebut. Rakyat susah, dia kena dahulukan rakyat tersebut. Jangan dia mengutamakan kepentingan diri dia sendiri je. Rakyat makan telur goreng, dia makan siakap steam, siakap 3 rasa, 14 rasa dan sebagainya. Rakyat makan telur goreng seminggu sekali, kan? Ini yang tak boleh. Dia mesti tengok rakyat dia, mesti mengutamakan rakyat dia, bantu. Okey. Seterusnya, kepentingan mentaati pemimpin dan mencintai negara. Apa kepentingan mentaati pemimpin dan cintakan negara? Memenuhi tuntutan agama, kerana mentaati pemimpin dan mencintai negara adalah satu kewajipan bagi rakyat. Kepentingan dia memenuhi tuntutan agama. Sebab apa? Sebab taat pemimpin ni dan cinta negara ni adalah satu kewajipan bagi rakyat kita lah, bagi kita ni. Yang kedua, kebebasan untuk terus mencari rezeki dan nafkah untuk menyara kehidupan diri dan keluarga. Ni salah satu dia untuk kita, kepentingan dia. Kita bebas untuk kita ni cari rezeki, bekerja dan sebagainya untuk menyara kehidupan kita seharian. Seterusnya, meneruskan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dalam keadaan harmoni dan aman tanpa sebarang kekacauan dan peperangan. Ini salah satu dia kepentingan kita mentaati. Mana kata kita hidup aman damai tanpa ada kekacauan, peperangan dan sebagainya. Seterusnya, kalau kita tidak taat kepada pemimpin, contoh sebahagian taat, sebahagian lagi tak taat, maka sebahagian tak taat ni habis hidup buat kacau bilau, kan? Maka yang taat ni akan marah, maka habis bergaduh, negara tidak akan aman dan sebagainya. Seterusnya, negara aman dan selamat daripada ancaman musuh kerana rakyat senantiasa berusaha mempertahankan negara bersama-sama pemimpin. Maknanya kata rakyat dan pemimpin ni sama-sama mempertahankan negara. Maka musuh-musuh nak menceroboh tak boleh lah, sebab negara tu kukuh, rakyat pun kukuh, pemimpin di atas pun kukuh, saling bekerja sama. Maka itulah yang dikatakan kepentingan mentaati pemimpin dan mencintai negara. Seterusnya, muka surat 11 secara ringkas, usaha dan tindakan yang buktikan penghormatan terhadap pemimpin dan kecintaan kepada negara. Apa usaha kita? Apa tindakan kita? Yang pertama, taat kepada arahan pemimpin selagi tidak bercanggah dengan syariat, agar setiap individu dapat menyumbang untuk kebaikan negara walaupun hanya sumbangan yang kecil. Mana kata kita kena taat kepada arahan pemimpin selagi tidak bercanggah dengan syariat. Selagi mana tidak bercanggah dengan syariat, kok mana pun kena taat. Pemimpin suruh buat apa, selagi tidak bercanggah, maka taat. Itu usaha dan tindakan kita. Yang kedua, mempertahankan negara daripada sebarang ancaman luar mengikut bidang dan kemampuan masing-masing. Maka kita ni, apa usaha kita? Kita ada bidang kepakaran tertentu, maka kita usaha dan tindakan kita, salah satu dia, kita mempertahankan negara daripada sebarang ancaman luar mengikut bidang dan kepakaran kita ataupun kemampuan kita. Itulah cara kita membuktikan cinta kita kepada negara. 3. Menegur pemimpin dengan berhikmah jika mereka melakukan kesilapan, kerana manusia tidak terlepas daripada kesilapan, agar tidak mencemarkan maruah pemimpin. Maknanya kata, sekiranya pemimpin dalam sebuah negara, anda bagi dalam sebuah keluarga lah, ayah kita buat silap, kan, kita mesti menegur ayah kita dan ibu kita dengan secara berhikmah.
Hikmah ni bukannya kita bagi ayah macam ni, ayah dengan kata yang kesat, ayah macam tu, mak macam ni, ayah macam tu. Kita balun mak ayah kita dengan kata-kata yang kesat, memaki, hamun dan sebagainya. Bukan macam tu. Cara yang elok, bil hikmah, dengan cara yang elok, cara yang lemah lembut, kan? Cara kita menegur mak ayah kita tu, kan? Dengan cara yang lemah lembut. Ayah tak boleh buat macam ni, ayah kena buat macam ni, ayah kena tinggalkan benda-benda macam tu, ayah tak boleh dah buat keluar malam, ayah tak boleh lah, ayah mesti kena kontrol kami, ayah mesti kena. Itu cara kita berhikmah. Jadi apabila ana sebut secara tegur, secara hikmah kepada pemimpin dari sebuah negara, jadi kamu fahamlah macam mana kita nak tegur kepimpinan dalam sebuah negara. Faham? Anda sebut contoh dalam sebuah keluarga tadi. Jadi antum fahamlah macam mana kita nak menegur kepimpinan dalam sebuah negara. Kadang-kadang kalau kita tengok dalam Facebook, kita buka ruang komen tu, macam-macam maki hamun, segala habis keluar, habis perkataan-perkataan yang bukan-bukan, maki hamun pada negara. Sebab apa? Sebab pemimpin tu buat silap sikit je, habis maki hamun dan sebagainya. Itu bukan cara dia. Maka kita kena tegur dengan cara yang berhikmah melalui saluran yang betul. Okey. Yang keempat, pemimpin perlu bekerjasama dan mengembeling tenaga untuk memajukan negara bersama segenap lapisan masyarakat. Mana kata di sini kok mana pun pemimpin mesti bekerjasama, tak kiralah bekerjasama dengan rakyat ataupun pimpinan siapa-siapalah, dengan masyarakat dan sebagainya, mesti ada kerjasama. Sebab apa? Bila saling bekerjasama, maka masyarakat, hubungan di antara pemimpin dan masyarakat akan lebih kukuh. Nampak? Itu salah satu dia. Itulah usaha dan tindakan kita. Antum benda ni antum boleh fikir sendiri sebenarnya. Tu cumanya ingat dia punya keyword tu je. Taat, pertahankan negara, perlu kerjasama, tegur pemimpin. Itu keyword dia. Antum boleh cuba buat ayat sendiri sebenarnya di sini. Okey. Dia datangkan info yang terakhir kepada kita. Info yang terakhir apa dia? Sikap menghormati dan menyayangi pemimpin merupakan tuntutan Islam. Bagi peringatan kepada kita, sikap kita hormat kepada pemimpin, sayang kepada pemimpin merupakan tuntutan Islam. Islam tuntut. Okey. Ini berdasarkan hadis yang bermaksud daripada Auf bin Malik berkata, Nabi radhiyallahu an berkata, aku dengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik pemimpin kamu adalah yang kamu cintai mereka dan mereka juga mencintai kamu, serta yang senantiasa kamu doakan kebaikan untuk mereka dan mereka juga senantiasa mendoakan kebaikan untuk kamu. Ini salah satu yang Nabi sebut kepada kita. Sebab itu kita menghormati, kita menyayangi pemimpin adalah salah satu merupakan tuntutan dalam Islam. Maka inilah penerangan secara ringkas berkaitan dengan adab terhadap pemimpin dan negara. Ana harap antum faham, ana harap antum buatlah nota ringkasan dan buatlah lakukanlah latih tubi, soal jawab dan sebagainya. Sekiranya ada apa-apa permasalahan, antum boleh rujuk dengan guru-guru kamu di sekolah masing-masing. Jadi sekadar itulah, apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.